cakap sunnah, tapi kita tidak memberi hak kepada pengertiannya. Ini kita tak faham pun apa itu sunnah, apa makna sunnah, apa kata-kata ulama ahli sunnah tentang sunnah itu sendiri. So itu satu yang tidak betul lah. Maka untuk terus memahami sunnah, terus mempelajari sunnah, bolehlah refer kepada kitab-kitab yang alhamdulillah Allah memberi rahmat kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Tinggal kita nak atau tak nak saja. Banyak kutub-kutub sunnah yang dihasilkan oleh kibar ulama, baik yang salafnya maupun khalafnya, telah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang kita boleh fahami. Paling kurang pun bahasa Indonesia yang standard, yang orang kata moden, yang dekat juga dengan bahasa Melayu, boleh dapatkan. Contoh kitab yang saya sebut tadi, Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, kitab gurunya Usul Sunnah Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Ibn Taymiyah, kitab Aqidah Tahawiyah Imam Tahawi, kitab I'tiqad Ahlussunnah Lillalika'i, kitab I'tiqad Ahlussunnah Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Banyak. Dan ia semuanya, banyak lagi yang nak sebut banyak lagi, dan ia semuanya telah ada terjemahan dalam banyak bahasa Inggeris, terutamanya bahasa Indonesia, insya-Allah banyak, dan ia boleh difahami. Dan of course yang terbaiknya untuk bila kita nak baca buku-buku tentang sunnah ini, kita kena talaqi lah, kena guru-guru. Baca buku tentang fiqh mungkin kita boleh faham. Contoh baca buku, anda Ramadan, anda tak faham, kami jawab, bolehlah baca sendiri. Tapi tentang memahami manhaj, memahami i'tiqad Ahlussunnah dengan pemahaman yang benar, yang tuntas, yang jelas, ia tidak mencukupi, ia tidak memadai untuk kita baca sendiri. Apatah lagi baca terjemahan. Tapi janganlah pula ustaz cakap baca terjemahan tak memadai, tak payah baca. Paling kurang ada juga juhud di sana, ada juga di sana usaha ke arahnya. Dan yang terbaik kena bertalaqi. Jadi maksudnya ada ustaz, ada syekh yang syarah. Kerana ustaz atau syekh dia akan ambil pure ataupun net daripada kutub atau kitab asal dalam bahasa Arab. Saya teringat kata-kata Syekh penulis buku Manhaj Aqidah Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Nama dia Al-Aqil. Nama Al-Aqil datang ke Mediu baru ni. Muqaddimah muhadarah dia sebut, adapun ahli talabatul ilmi, para penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu agama, menjadi satu kemestian kepada mereka untuk berusaha mempelajari bahasa Arab. Berusaha. Mampu ke tidak untuk menguasai? Sebut di awal. Awal anak. Okey. Menjadi kemestian kepada mereka, kepada kita tulabul ilm, untuk memerah keringat untuk belajar bahasa Arab. Paling kurang faham basic. Kerana apa dia kata? Kalau tidak faham bahasa Arab, maka penuntut ilmu hanya sekadar dapat memahami apa yang dikatakan oleh penterjemah sahaja. Saya buka buku contoh, buku Syarh Sunnah atau buku Usul Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia buka lah terjemahan banyak. Ustaz ke Imam Syafi'i ke, banyak. Adalah, alhamdulillah, penterjemahannya pun baik. Kita terima dengan, kita fiqah lah penterjemahannya dengan teks Arab semua. Tapi ia tidak lebih sekadar penterjemahan daripada penterjemah, ataupun terjemahan daripada penterjemah. Maka Syekh Muhammad Wahab sebut, ia satu kerugian kerana kita tidak dapat ilmu itu secara yang originalnya, yang aslinya. Maka itulah satu kerugian besar orang yang belajar agama tapi dia tidak faham bahasa Arab. Maka jadikan satu penghinaan ini sebagai motivasi untuk kita belajar bahasa Arab.
Memang saya menghina antum semua. Siapa yang tidak faham bahasa Arab lah. Agar menjadi motivasi. Saya pun bukan faham bahasa Arab semua pun. Quran tu boleh kata tak sampai 50% pun saya faham kalau baca. Tapi cuba untuk memahami dari semasa ke semasa. Of course, ilmu bahasa Arab ni luas. Tapi siapa kata kita mustahil untuk menguasainya? Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia bukan bangsa Arab. Ma'ruf. Semua kenal kan? Al-Imam Al-Bukhari. Dia bukan orang yang lahir dari Madinah ataupun Taif ke ataupun tanah-tanah Arab. Dia lahir daripada Bukhara. Bukhara ni belah mana? Tantan, Uzbek ke Kazakhstan tu, yang Tantan tu lah. Yang pasti saya tak sure. Uzbek kot. Uzbekistan, tak silap. Tapi yang penting yang sebelah sana, yang sebelah yang Tan, Kazakhstan, Uzbekistan, bukan Pakistan. Tapi macam mana dia boleh menghasilkan as-sahih yang of course 100% ialah bahasa Arab? Mana bukan bahasa Kazakhstan dalam Sahih Bukhari itu. Dan ia dinilai sebagai kitab yang paling berkredibel selepas Al-Quran. Maka kenapa Imam Bukhari tak dapat, kenapa kita pun tak boleh? Jangan bagi alasan sebab dia Imam Bukhari. Dia dilahirkan sebagai insan biasa dan juga membuat salah dan silap, sehingga karyanya juga terbuka kepada kritikan. Bahkan karyanya juga dikritik di peringkat tinggi, intelektual, bukan peringkat dewan ni lah. Bukan level kita lah nak kritik Imam Bukhari punya karya dekat dalam dewan ni. Level atas, level orang dah tahap profesor yang ilmu hadis yang mungkin hafal hampir semua kutubus sittah. Tapi dia boleh, maksudnya dia manusia juga lah. Dia boleh mahir bahasa Arab, kenapa kita tidak boleh? Maka penghinaan ini jadikan sebagai motivasi untuk kita sama-sama azam untuk belajar bahasa Arab, insya-Allah. Sekarang banyak contoh, promote Mediu sikit, minta maaf, Al-Kafi Service free, bukan promote ni nak supaya free. Pergi laman web Mediu, free je, klik learning Arabic for free, at least basic. Lepas tu antum akan dapat satu kecintaan terhadap bahasa Arab untuk belajar dengan lebih banyak. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan cinta dengan bahasa Arab. Kerana subhanallah, bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Mana bahasa yang lebih menakjubkan dan mengasyikkan berbanding bahasa Al-Quran? Okey, habis bab sunnah. Sekarang kita pergi kepada tajuk yang sebenar perbincangan kita, yang mana saya akan pergi secara cepat kerana ini saya kira sebagai murajaah. Sebab tu saya tekankan, lamakan tentang pengertian sunnah dan pembahasan untuk kita dalam dewan ini. Bagi siapa yang tak faham, paling kurang keluar dari dewan hari ini dia ada fikrah yang jelas ataupun basic tentang apa itu as-sunnah. Penting tau. Kita dah kata kita pendukung sunnah, pencinta sunnah, sayang Nabi, cinta Nabi, nak ikut sunnah Nabi, tapi kita tak faham apa itu makna sunnah, apa tuntutan sunnah kepada kita. Itu satu cara hidup yang salah. Maka ini yang selebihnya, bermula page 4 sampai 15 tu hanyalah murajaah. Kerana semua tajuk-tajuk ini hampir setiap kali Ramadan saya pasti akan menjadi topik yang dipilih untuk dibual, bicarakan, ditazkirahkan, dikuliahkan di mana-mana majalisul ilm. Confirm. Minggu depan ada lagi tempat lain, topik yang sama. Mungkin esok pun dah ada topik yang sama di tempat yang lain. Ia segala murajaah. Bahkan saya pasti antum 50 to 70% dah maklum pun apa yang saya letakkan dalam sebagai konten. Bagi yang dah tahu, ia sekadar murajaah, mungkin tambah-tambahan sikit. Bahkan ada yang dalam ni, ada yang sunnah-sunnah yang saya tidak termasuk, kerana keterbatasan waktu dan sebagainya. Okey, sunnah Ramadan. Sunnah juga secara tidak popularnya ia diartikan sebagai adat dan kebiasaan, adat. Ada juga diartikan didefinisikan sunnah ini sebagai fitrah. Cuma ia tidak popular. Contoh dalam ayat sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila.
ayat sebelum tu surah Al-Fath, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna lahum waliyan wala nasira. Lebih kurang macam tu ayat dia. Jika kamu memerangi mereka, kaum kufar di Hudaybiyah, maka mereka akan cabut lari, kerana mereka tidak ada waliyan wala nasira. Mereka tidak akan ada penolong dan pembantu untuk menghadapi kamu, wahai tentera Islam. Maka sambungan ayat itu, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan inilah sunnatullah, yakni kekalahan orang-orang yang menentang Rasulullah. Ia telah menjadi satu fitrah, satu ketetapan, satu peraturan yang Allah tetapkan, yang ia telah pun berlaku qad khalat min qabl, sebelum-belum ni pun. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka ketetapan peraturan Allah ini yang tetap ini tidak ada tabdil untuknya, tidak ada penggantinya, tidak ada orang boleh cancel apa yang Allah tetapkan. Maka Imam Ibn Kathir mentafsirkan ayat ini bila dia sebut sunnatullah, maksud dia, dan inilah sunnatullah wa adatihi li khalqih ataupun ala khalqih, dan inilah sunnah Allah dan adatnya ke atas ciptaannya. Maka Ramadan pun dia ada ketetapan yang kita tak boleh ubah. Bila datangnya Ramadan, tidak ada siapa pun boleh mengubah apa yang telah Allah tetapkan yang ada pada Ramadan. Faham? Antara ketetapan dan kebiasaan ataupun adat yang tidak ada siapa pun boleh ubah pada Ramadan, nombor satu yang paling utama, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Maka siapa yang tak tahu Ramadan ni bulan Al-Quran, amat menyedihkan. Dan saya pasti sering ini menjadi topik perbualan hangat menjelang Ramadan ataupun di dalam Ramadan, kerana Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, sebagaimana ayat surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan ila akhir al-ayat. Syahrul Ramadan, yakni hari-hari bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Akan ada detail lagi ayat tentang cerita turun Al-Quran. Wa anzalnahu fi lailatin mubarakah, dalam surah Ad-Dukhan. Dan kami turunkan ia di dalam malam yang berkah. Ditafsirkan malam yang berkah itu adalah malam Al-Qadar. Dan Al-Qadar itu adalah di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain selain Ramadan. Dan Al-Quran menjadi petunjuk linnas, kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang membezakan ataupun yang memberi penerangan untuk membezakan antara petunjuk dan kebatilan. Itu ketetapan, kita tak boleh ubah. Tak boleh nak pindahkan bulan Al-Quran kepada bulan Syawal. Tak boleh nak pindahkan, tak apalah, tahun ni kita bagi tema bulan Al-Quran ni kepada bulan Dzulqa'dah. Tak boleh. Ini menjadi hak eksklusif bulan Ramadan. Tak ada siapa yang boleh tukar. Yang kedua, dibelenggunya syaitan ataupun syaitan-syaitan pada bulan Ramadan. Kita baca hadis yang saya nukilkan di situ, riwayat Tirmizi. Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan suffilat asyayatin wa maradatul jin. Apabila sampainya awal Ramadan, dibelenggu jin-jin, syaitan dan juga jin-jin yang derhaka. Syaitan dimaksudkan di sini adalah syaitan di kalangan jin dan di kalangan manusia. Syaitan di kalangan manusia pun ada, tapi dia bukanlah maksudnya bila kita kata syaitan di kalangan manusia, bukan manusia itu dia ada tanduk ke berupa syaitan. Wallahu alam, saya pun tak tahu rupa syaitan macam mana. Sifatnya sifat syaitaniyah. Kerana itulah bila bulan Ramadan masih ada lagi pelaku maksiat. Bezanya kurang ataupun bezanya kekerapan itu akan menurun. Kekerapan berlakunya maksiat. Contoh kita ambil mudah,
tempat-tempat maksiat yang biasa terkumpul maksiat padanya pun akan disingkatkan waktu operasinya. Contoh pusat-pusat hiburan, paling kurang kalau dia tak tutup pun akan ada berkeliling untuk daripada tengah malam tutup maghrib contoh. Itu ketetapan Allah dan secara fitrah hamba akan ikut. Kita rasa contoh dekat Malaysia ni, orang yang ada pusat hiburan, adakah dia beriman dengan kitabullah untuk dia cut waktu operasi? Sebab bulan Ramadan dia beriman. Tak. Dia akan jadi macam tu. Kerana syaitan itu telah menjauhi dirinya. Dan syaitan minal ins pun berkurangan dan menjauhi diri kita. Yang tinggalnya syaitan dalam diri kita, yakni nafsu kita. Jika kita mampu membelenggu nafsu itu juga, maka kita akan berjaya dah pada bulan Ramadan. Antara ketetapan lain, yakni sunnah Ramadan itu sendiri adalah pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini pun maklum siapa yang sering mengikuti kuliah-kuliah Ramadaniyah. Waghalliqat, hadis yang sama, cuma sambungan matan, waghalliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Ditutup pintu neraka dan tidak dibuka walaupun satu pintu pun. Dan juga dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ditutup walau satu pun. Itulah yang antara kita yang kita nak buru dapat istifadah dalam program ni, memburu Ar-Rayyan, ia antara nama lababan yuqalu lahu Ar-Rayyan. Untuk as-saim, orang yang berpuasa, di sana ada satu syurga, satu pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Akan masuk kita orang yang berpuasa insya-Allah melalui pintu ini. Seterusnya, sunnah bulan Ramadan ini juga yang tidak mampu siapa pun ubahnya adalah keampunan, janji keampunan dari Allah kepada mereka yang mengimani Ramadan, bukan beriman dengan Ramadan, mengimani rahmat Allah, pengampunan Allah, pahala dari Allah dan mengharapkannya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, yakni mendirikan malam-malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kelupusan dosa-dosanya yang lalu. Dan ini tidak dijanjikan pada bulan-bulan yang lain, special untuk Ramadan. Pembebasan dari neraka. Hadis Nabi SAW, sambungan hadis Tirmizi tadi, kira part terakhir matanya. Itu yang pelik tu sikit, sebab inilah masalah teknikal. Walillahi, itu kataan dia yang sebenar. Dia keluar simbol lepas lam yang kedua. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin. Dan Allah pada setiap malam bulan Ramadan dia membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Dan ia adalah eksklusif offer yang diberi pada bulan Ramadan. Bulan lain wallahu a'lam. Itu di luar ilmu kita. Ilmu Allah nak bebaskan bulan lain, Allah punya cerita lah. Tapi Ramadan ni Allah jelaskan, confirm ini janji Allah. Walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailatin. Ia berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan. Utaqa ni siapa? Apa utaqa tu? Orang yang dibebaskan dari neraka. Adakah kerana dihidup dalam bulan Ramadan, kita keberadaan kita dalam Ramadan itu kita jadi utaqa macam tu je? Tak. Bagi mereka yang qama imanan wa ihtisaba, siapa yang mendirikan Ramadan daripada siyamnya, daripada menjaga daripada perkataan keji dan mungkar, melakukan rafath, melakukan pendustaan, buat maksiat. Siapa yang jaga diri dia daripada apa juga bentuk maksiat di bulan Ramadan, malamnya dia mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, mereka inilah yang layak dikategorikan sebagai utaqa, orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan masuk Ramadan tapi kerja nak tunggu pukul 6 nak pergi bazar Ramadan je, itu bukan utaqa. Ataupun nak pergi Kamda ataupun Jekyll untuk pergi cari kain ela je, diskaun 70-80%, itu bukan utaqa. Itu utaqa daripada harga-harga mahal sahajalah. Terbebas dari harga mahal tapi bukan terbebas dari neraka. Maka dah sebut Jekyll Kamda tu, saya nasihatkanlah afdal praktikkan jika tak ada apa-apa halangan. Kalau nak shopping, kita tak halang, Islam tak menghalang untuk shopping. Kita tidak dihalang untuk berindah-indah semasa Aidul Fitr, dan ia antara sunnah. Cuma jangan membazir. Kalau ada anak 2 je, jangan spend macam anak 20. Kalau ada isteri seorang, jangan spend macam isteri 4. Kalau bujang, jangan spend macam kita tu ada isteri. Dan juga waktu spending shopping tu, pilihlah di luar Ramadan, yakni inilah dalam 5-6 hari sebelum Ramadan ni, ini waktu terbaik. Tak kira lah tak dapat diskaun pun, itu lebih afdal. Kerana percayalah, kerana ia berlaku pada diri saya sendiri lah, tahun-tahun yang lepas. Bila kita start pergi shopping malam-malam Ramadan, dia mulakan jangkit kepada malam yang seterusnya. Bagi mereka yang tidak kuat takwa, pergi malam ni orang ramai, 7%, 80%, 10%, beli satu free 2. Tak sempat nak beli, orang ramai, kena beratur kaunter, tak apa, esok kita datang. 10 malam terakhir lagi lah dia buat diskaun kau punya. Itu sunnah penjual di bulan Ramadan. So janganlah ikut sunnah penjual bulan Ramadan, kita ikut sunnah bulan Ramadan. Itu sunnah yang Nabi sunnahkan bulan Ramadan. Saya nasihatkan, saya pun dah shopping banyak kan sebelum Ramadan, siap-siap. Yalah, mungkinlah ada lalu 3 setakat nak beli kopiah satu, nak beli jubah selai, okey lah. Sambil-sambil pergi solat kat masjid jual jubah, okey lah. Nak sawut jubah selai, okey lah. Jangan haram ni beli bulan Ramadan. Tak, sampai tak haram. Cuma nasihatnya lebih untuk tahsiniyat, untuk memperelokkan Ramadan kita. Tinggalkan bazar Ramadan di bulan Ramadan. Lagi-lagi bazar buka puasa memang penuh dengan lara dan fitnah. Daripada nak beli RM10, dia akan jadi confirm dia akan jadi RM20. Confirm itu confirm. Saya lah, orang lain tak tahu lah, takwa tinggi, saya takwa rendah, memang confirm akan lebih lah. So elakkan tempat-tempat sedemikian, dan elakkan shopping untuk raya di dalam Ramadan. Kalau tak boleh juga, jadikan awal-awal Ramadan tu untuk waktu shopping. Jangan tunggu 10 terakhir sebab nak kita diskaun. Itu kita tak guna datang seminar Buruh Ar-Rayyan ni kalau duk buat macam tu kan. Di dalamnya juga sunnah Ramadan juga, antara doa yang mustajab Allah eksklusifkan juga di bulan Ramadan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin 'utaqa minan nar min syahri Ramadan, wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lah." Sesungguhnya Allah membebaskan di setiap malam, siang dan malam, setiap hari di bulan Ramadan, dan sesungguhnya bagi setiap muslim itu ada doa di dalam Ramadan. Allah beri doa itu, dia doalah apa saja, fayustajabulah, dan Allah akan terima doanya. Maka perbanyakkanlah. Kalau kita bincang bab doa, akan ada satu bab waktu doa mustajab. So antaranya list banyak waktu doa mustajab. Antaranya tahiyat sebelum salam, tahiyat akhir, waktu di solat, di dalam waktu solat Jumaat, di hari Jumaat, sebelum masuk Jumaat dan sebagainya. Banyak. Waktu turun hujan, kalau orang tu musafir, orang tu dizalimi, doa ibu kepada anaknya, doa sahabat yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Itu antara doa-doa. Dan doa, antara waktu mustajab doa ialah juga termasuknya setiap hari di bulan Ramadan. Maka rugilah orang yang tidak perbanyakkan doa dalam bulan Ramadan. Sambil drive, doa. Sambil naik basikal, doa. Berjalan ke masjid, doa. Doa tak semestinya kita doa hafal doa. Kalau kita tak pandai doa bersarap, doa dalam bersama. Ya Allah, ini bulan Ramadan, aku tahu adanya utaqa pada bulan ini, jadikan aku sebahagian dari mereka. Repeat doa yang sama tu pun tak apa.